Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon to all my Form 1 students. So for today's video, kita akan belajar chapter baru, chapter 12, data handling. Okay. Dalam data handling ni kita ada satu sahaja subtopik which is data representation, organization and representation process and interpretation of data representation. Panjang nampak tajuk dia kan? Tak panjang pun sebenarnya, sikit saja. Cuma ada beberapa jenis lah yang kita kena belajar dan kita kena tahu macam mana kita nak interpret. Mula-mula kita akan belajar sikit, serba sedikit tentang bagaimana kita nak collect data. Yang banyak-banyak tu kita nak collect macam mana. Ada berapa cara, ada berapa kategori. Lepas kita dah tahu macam mana kita nak collect, and then kita kena tahu juga ada beberapa jenis data. Tak semua data tu satu jenis je. Ada data ada dua jenis yang kita akan tengok nanti. Lepas kita dah tahu beberapa jenis, kita kena tahu juga macam mana kita nak tabulate the data. Kan kamu nak kumpul sesuka hati, kan kita kena ada satu method ataupun satu proses yang cantik kita nak tabulate data tu. Dan lepas kita dah tabulate data tu, barulah kita boleh plot beberapa jenis carta ataupun chart yang kita akan belajar. Dan kalau kita dah diberi carta ataupun graf ke apa ke, macam mana kita nak interpret? Macam mana kita nak analyse? Okay, tapi untuk video kali ini, kita hanya akan belajar sampai dalam 2-3 jenis graf sahaja untuk part 1 ni. Dan kita akan sambung lagi yang part 2 untuk beberapa graf yang lain. Baik, so tanpa kita buang masa, kita tengok tanpa kita membuang masa. So how do you generate statistical question and collect relevant data? So to collect relevant data, data yang relevant maksudnya data yang valid lah. We must generate a statistical question. Apakah itu statistical question? It's a question that can be answered by collecting data. Kamu tak boleh jawab macam tu je. Dia hanya boleh dijawab dengan hanya mengumpul, collecting data, and there will be variability or diversity. So, setiap data tu ada beberapa jenis. Dia banyak jenis variable dan dia banyak jenis in the data related to the question. For example, contoh soalan, how tall are the students in kelas 1 amanah? Dia tanya berapa tinggi pelajar dalam kelas 1 amanah. So, setiap pelajar itu mestilah mempunyai tinggi yang berbeza, tinggi yang tersendirilah. So, itulah maksud dia, there is a variability, ada bermacam-macam jenis ataupun ada berbeza-beza jenis tinggi students dalam kelas tersebut. Satu contoh. Contoh yang lain, what is the favourite food of the students in kelas 1 amanah? So, kita tanya benda lain juga. Dalam benda yang lain pun juga, dia punya jawapan juga, there is a variability. Ada bermacam-macam jenis jawapan yang kamu boleh dapat daripada dapatan kamu tu. Ada pelajar suka makan nasi lemak, ada suka pelajar makan bibimbap, ada pelajar suka makan nasi goreng dan sebagainya. So, ada beberapa jenis makanan. So, itu pun kita kena ambil kira. Okay. Macam mana kita nak collect data ni? Ada data collection method, ada beberapa jenis kat situ. Yang pertama adalah interview ataupun temu duga. Kita tanya pelajar. Kita ambil responden daripada pelajar. For example, to find out how the students travel to... Ini contoh soalan lah. So, maksudnya kita sebagai penemu duga, kita tanya soalan kepada pelajar dan kita rekod apa jawapan yang diberi kepada pelajar-pelajar yang kita ambil tersebut. Cara yang kedua adalah kita buat survey. Kita buat kajian lapangan. Biasa kalau dalam sekarang punya zaman kan, kita bagi Google Form, kita bagi macam-macam jenis online punya survey. So, dalam online punya survey tu ada beberapa jenis soalan lah yang sama. For example, to find out the favourite television programs of the students. So, daripada survey ni juga kita boleh dapatkan kita punya data tu. Cara yang ketiga adalah observation atau pemerhatian. Maknanya kita tengok and then kita record. For example, to count how many cars pass through the junction every hour. So, kita sebagai pengambil maklumat, pengambil data ni, kita kena pergi kepada tempat yang kita nak ambil data tu and then kita buat pemerhatian. Kita tengok dalam sesuatu masa tu berapa kereta yang melalui jalan tersebut.
Okay. Dan last sekali adalah eksperimen. So eksperimen ni lebih kepada kalau kita nak tengok satu tindak balas chemical, tindak balas apa-apa sahaja yang melibatkan proses. For example, to record the temperature of hot water as it cools down every 5 minutes. So, kita sebagai pemerhati ni, maknanya kita buat eksperimen. Daripada eksperimen tu kita ambil dia punya bacaan untuk setiap satu period of time. So, itu juga kita boleh ambil dia sebagai data collection method. Okay? Boleh ya? So, dalam data collection method, dalam data collection ni juga kita ada beberapa jenis data. Okay? Mula-mula kita nak classify dulu. After collecting data, the next step is the classifying the data. Kita nak classifying the data. So, data can be classified into categorical data and numerical data. So, kita akan tengok apakah yang masukkan dengan categorical dengan numerical. So, categorical, dia measures characteristics dan it cannot be measured numerically but can be described. For example, the gender of a person, colours of cars, flavours of sweets, blood groups. Ini adalah beberapa jenis ciri-ciri yang kita tak boleh nak terbitkan dia dalam bentuk nombor. Tetapi kita boleh terbitkan dalam bentuk description ataupun perkataan. So, ini kita masuk di bawah categorical ataupun kategori. Data yang kedua adalah numerical. Yang mana kita mengukur atau we measures quantity. We measures quantity. And it can be measured numerically. Kita boleh terbitkannya dalam bentuk nombor. For example, the number of books read in a week, the height of badminton players, the time spent on exercise. So, setiap daripada jenis-jenis ni kita boleh terbitkan dia dalam bentuk nombor. So, itu kita masukkan di bawah numerical. Okay, data ada dua, categorical dengan numerical. So, selepas kita classify data ni, barulah kita akan pergi kepada construction of a frequency table. Apakah dia masukkan dengan frequency table tersebut? So, sebelum tu, tengok sikit latihan tu. Classify the following data as a categorical data ataupun numerical data. So, untuk A tu, kamu tahu dia adalah number of stems. So, kamu tahu dia number. So, of course, number dia adalah numerical. B, time spent. Masa. Masa dalam nombor. So, of course, dia adalah numerical. Macam tu. Boleh. C, ability to play sepak takraw. Dia sama ada kamu boleh main ataupun tak boleh main. You can play or you cannot play. Kan? Dia, kamu tak dapat nak cari nombor kat situ kan? So, dia adalah categorical. Categorical. Macam tu. D, sama juga D. Color of cars. Putih ke merah ke. So, dia bukan dalam bentuk nombor. So, kamu tak boleh. So, dia adalah categorical. Macam tu lah. Dan seterusnya. Yang lain tu boleh buat sendiri. Okay. Sekarang, kita nak construct frequency table. Lepas kita dah classify. Dan sekarang kita nak pindahkan kita punya data tu dalam bentuk table. So, kalau macam ni. The data shows a t-shirt size of Form 1 class students organize the data by constructing a frequency table. So, untuk yang benda ni size kan. So, kita tahu dia adalah categorical. So, the cara yang paling sesuai adalah kita bahagikan ikut t-shirt size dan kita dapatkan berapa frekuensi untuk setiap size. Dan dalam kita nak cari kita punya frekuensi tu, cara yang paling mudah adalah kita buat tally chart. Tally chart maksudnya kalau ada satu size tu, kamu buat satu lah. Kalau ada dua, ada tiga, ada empat. Kalau 5 dia cross. Dia sampai 5 saja. Kalau banyak-banyak sangat nanti kamu lupa. Okay. So, bila kamu dah nampak apa size baju tersebut kan, kamu dah pilih, dah cari S kan, dan kamu potong lah. So, mana S? Ini kan satu. So, kita potong. Bila kita potong, kita buat tadi kat sini satu. Ada tu kan? Ada satu sahaja. Okay. Tengok size M pula. M lebih banyak sikit rasanya. Okay, kita kira. 1, 2, 3, 4. Kita kira baris by baris lah. Okay, dah habis 4 tu 5. 5 kita buat macam tu, cross, cukup 5. Dah cukup 5 tu kamu bina lagi satu tally. Okay, 5 dah kan, and then 6. Bina lagi satu set. 6, 7. Tengok L pula. L, mula balik daripada first row.
Baris pertama, 1, 1. L settle, kita pergi kepada XL pula. Macam tu. Okay. So, kenapa kita nak buat tally ni? Sebab kita nak memudahkan kita nak mengira balik berapa kita punya frekuensi. So, this one is 1. So, 1 lah, 1. And then 1 set is 5. So, 5, 10, 12. Macam tu. 5 plus 4, 9. This one, 5 only. Macam tu sahaja. Okay. So, daripada sini juga kita boleh dapatkan dia punya total frekuensi. Which is 2, 13, 22 tambah 5. Kita akan dapat 20, 27. Boleh. Inilah kita panggil sebagai frequency table. Yang mana ini kita punya jenis ataupun kelas kita panggil ataupun kategori. Yang ini kita punya frequency ataupun berapa nilai untuk setiap size. So, macam mana kita nak construct data representation? So, ada beberapa jenis diagram ataupun carta yang kita kena belajar lah. So, yang pertama sekali adalah bar chart. A bar chart is a type of data representation which represents data by using bars. Kita gunakan bar. Okay. It is suitable for showing comparisons between categories. Ini sesuai kalau kita nak buat perbandingan di antara setiap kategori. Langkah-langkahnya adalah yang pertama sekali, draw the horizontal and vertical axis. Kamu tahu horizontal melintang macam tu, and then vertical menegak. Macam tu, X dengan Y axis. Choose one of the axes to mark a suitable scale and label the axis with the number of students and label the other axis with the types of activity. Ini kita bergantung kepada soalan lah. Okay. So, biasanya dekat Y ni, yang menegak ni dia punya number lah, dia punya frekuensi. Dan dekat bawah ni kita punya kategori. Draw the bar such that the height of each bar corresponds to the frequency. Kamu tengoklah setiap bar tu kena dengan frekuensi dia. Bergantung kepada berapa frekuensi. Dan jangan lupa untuk write down the title of the bar chart. So, mari kita tengok contoh. A survey, kita katakan how the students travel to school. And the result kat bawah ni dia punya kategori. So, transportation ini akan berada pada paksi yang X tu. Ini paksi X kita. Dan frekuensi ni akan berada pada paksi Y. X ini yang horizontal, Y ni adalah yang vertical. So, cikgu dah buat siap-siap bar kat sini, kita just tinggal nak label sahaja. So, the first one ni adalah car, and this one is a bus, school bus, and this one is a public bus. Macam tu lah, kita label setiap bar tu kita label. Okay, this is a bicycle, and the last one is walk. Dan jangan lupa setiap daripada skill tu label lah. Macam tu. Kalau macam ni, dia punya kiraan dia tu macam senang kan. So, kita buat dalam multiple of 2 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, kita tahu yang untuk K8, so kamu buat K8 lah. Kena ikut lah. Bus ada 10, public ada 7. So, 7 maksudnya separuh. 2 and also 5 separuh juga. Dah siap ke belum? Belum. Jangan lupa sini kita kena buat. Labelkan dia punya axis. This is the frequency. And this is the transportation. Dan last sekali jangan lupa letak title, tajuk. How the students travel to school. Macam ni lah. This is our bar chart. Okay, ini adalah jenis pertama untuk bar chart. Kita ada jenis yang kedua. Iaitu yang double bar chart. Double bar chart maksudnya kita nak comparekan di antara dua kategori. Okay. So, sama juga kat situ. Kita ada accommodation. And then kita ada normal rate dan juga holidays season. Sama juga dia punya jalan kira. So, kalau macam ni, kita buat dalam gandaan 50 lah. 50. Macam tu. Okay. This is RM lah. Baik. Dan bawah ni jangan lupa kita labelkan. This is hotel. Kita ada homestay. Kita ada budget hotel. And the last one is hostel, asrama. Okay, ini kita punya accommodation. Dan ni kita punya rate lah, kadar. Baik. Okay, so kamu ikut je lah. Normal and then holiday. Jangan lupa
dalam kau punya baca tu, kamu kena buat dia punya reference. Reference Kalau macam ni, kamu buat dia punya kotak kecil lah supaya kita nak label. Yang ni sebagai apa, yang kotak hijau tu sebagai apa, buat kat sini. Okay, so that kita tahu yang apa, oren tu apa, yang hijau tu apa. Okay, so this one adalah normal rate macam tu. Normal rate. This is holiday session. So ini kita panggil dia sebagai reference ataupun kita punya rujukan. Apa lagi tak letak dekat sini? Kita tak letak lagi tajuk. Tulis je dekat sini. Types of nation around Melaka. Okay, macam tu saja. Okay, so baca ada dua jenis Yang single, maksudnya kita nak comparekan between categories. Kalau yang double ni, dalam satu kategori tu ada dua lagi jenis. So kita boleh juga buat baca, comparekan di antara dua kategori dalam satu accommodation. Okay, baca settle Now kita pergi kepada pie chart pula. A pie chart is a data representation that use sectors of a circle to show the portion of each category of the whole data. So cikgu pasti kamu tahu apa benda pie chart ni. Dan steps to construct a pie chart ni, kita kena cari sudut untuk setiap bahagian, setiap sektor, untuk setiap kategori. Dan kita draw a circle and divide it into different sector based on the angles calculated. Jangan lupa label dan write down the title. Yang ini, steps kedua ni kita perlukan protractor. Kita memerlukan protractor untuk apa? Untuk kita lukis angle. Sebab tu kita belajar chapter sebelum ni, chapter 8. Macam mana kita nak lukis geometrical construction. So kamu kena familiar lah dengan protractor ni. Contoh kat situ. The table shows the favourite songs of a group of children. Setiap tu ada lagu. Dan setiap lagu tu ada beberapa number of children lah. Itu represent dia punya frekuensi. So kita kena bina satu lagi table yang baru. Yang mana table baru tu khas untuk kita letak kita punya fraction. Dan juga kita punya angle. Sebab kita nak buat pie chart. Okay. So fraction dekat sini maksudnya berapa bilangan setiap kategori per dengan total semua number of students. So kita tambah 30 tambah 40 tambah ni. Kita akan dapat kat bawah ni total dia adalah 120. So maksudnya fraction yang pertama ni adalah 30 per 120. Dan begitulah seterusnya. Dan angle of sector. Angle satu pusingan circle berapa dia punya total. Satu pusingan circle ni dia adalah 360. So that's why kita cari fraction. Sebab daripada fraction ni kita akan darabkan dengan total circle ni, kita akan dapat angle untuk setiap sektor. So for the first one, 30 per 120 tu kita darabkan dengan 360. Kita akan dapat dia punya angle untuk setiap sektor. So kita dapat sini 120. Okay. So once kita dah dapat kita punya angle tu, barulah kita boleh lukis kita punya pie chart. So dalam pie chart tu kita kena buat kita punya circle dulu. So I hope you still remember how to draw a circle. Okay. Dan kita tahu angle yang pertama adalah 90 darjah. Kita buat yang ini dulu, yang paling senang. Ambil protractor, letak dia punya center tu dekat tengah-tengah center circle tu. And then you buat 90 darjah macam tu. Macam ni Macam tu. Okay, kemudian ambil kamu punya protractor tu. Kamu rotatekan dia. Sebab kita nak binakan angle yang lain. So, ambil protractor ni. Kamu pusingkan dia. Macam tu. Pusing ke sini. Sebab kita bermula daripada garisan kat sini. So, letak kat tengah-tengah. And then kamu measurekan angle kita yang kedua iaitu 120. So bila kita measure 120, garisan tu kat sini. So bila garisan kat sini, kita start kosong tu daripada sini. So kita carilah dekat mana 100, 120. So kita tarik je lah.
Okay, once kita dah siap 120, kita ambil protector kita tu, kita pindahkan dekat line yang seterusnya. Okay, pusingkan dia balik. Okay, kita pindah kat sini pula. Begitulah seterusnya. Okay, make sure buat betul-betul. Dia punya line ni mesti kena dekat line pie chart tu macam tu. Mesti kena. So, kamu adjust lah. Macam tu. Okay. Line seterusnya. Kamu nak check balik ya. Ni 124 tu. Kosong. 120 settle. So, sekarang ni kita kena pindah dekat bawah. Sebab kita punya pie chart tu kat bawah. So, kita kena pusing sikit. Macam tu. Sorry Pusingkan. Make sure line ni kena dekat line pie chart tu. Kalau tak kena bagi adjust sikit-sikit. Macam tu. Adjust betul-betul. Bagi very accurate. Okay. Okay. So, angle yang seterusnya adalah 60. So, ambil dia punya ni. Kita line kat sini. So, kita start daripada sini. So, kita buat 60. So, kita buatlah line 60 tu. Cari kat mana 60. So, 60. Itu. Okay. So, kita tahu kosong ni. Ni kosong degree. Sampai sini dia 60 darjah. So, betul lah. Okay, 60 Okay. Ambil lagi protractor. Pusingkan. Dan kita akan pindahkan next line. Dia akan bergerak atau line sini and then sini pula akan jadi dia punya line. Lepas tu akan pindah pula pergi line sini pula. Dan begitulah seterusnya. Okay, ambil line sini. Make sure dia betul-betul atas line tu. So, kita kena betul-betul adjust. Bagi dia sama. Macam tu. Cantik tak? Okay. Next, kita ambil kita punya next angle kita adalah 45. Sama juga start dari sini kosong. Sampai 45 kat situ. And then kita buat line. Pakai pembaris. Jangan tak pakai pembaris. Tak pakai pembaris tak dapat nanti. 40. So 45 lebih kurang kat situ. Tariklah 45. So kalau tak betul kita adjust. Adjust bagi dapat 45. Okay, tarik sikit. 45 kan? Okay. Okay. So that's 45. Okay. Ambil protractor. Kita pindah kepada garisan yang seterusnya kat situ. Pindah garisan situ. Make sure kamu adjust. Macam tu. Adjust bagi cantik. Center dah betul. Tapi kena rotatekan bagi line protractor tu kena dekat line. Macam tu. Gerakkan sikit. Okay. So, yang seterusnya adalah berapa? 30. So, ambil sama juga cari dekat mana 30. Binakan garisan dekat 30. Kalau tak sama, kena adjust. Adjust bagi sama. Okay, kena. Okay. So, last kali, kita pindahkan kita punya protractor ke garisan yang terakhir sebelum kita garisan start tadi tu. Tak sama lebih kurang lah. Okay, kita pindahkan. Adjust sikit. Perlukah kita buat line yang terakhir? Tak perlu. Sebab dia dah automatically tunjukkan yang kat situ adalah 15. Which is correct lah. You see? 10 sampai sini. Ini pun memang dah 15 degree. So tak payah buat lah. Okay, begitulah dia punya cara. So cikgu buang dulu. Okay, so yang paling penting untuk pie chart kita kena label 90 darjah. Angle kena label 120. This one is a 60. 45. This one is 30. And this one is 15. Okay, dan jangan lupa step tadi label each sector. Bukan setakat label angle saja, kita kena labelkan kita punya ni lah. Segala jenis favorite song ni lah. Rasa sayang kat sini. Okay, batu ikan kekek. Dan seterusnya. Dan jangan lupa yang terakhir sekali, kamu kena write down the title of the chart. What is the title? Favorite song of group of children. Tulis kat sini. Dah siap kita punya pie chart. Okay, boleh? Okay, last sekali, line graph.
A line graph is a data representation used to display changes of data over a period of time. This data is represented by points which are connected in a straight line. So, cara-cara dia adalah kita kena draw horizontal and vertical. Choose a suitable and uniform scale for both axes. Vertical tu biasanya akan represent the data and the horizontal axis represent the time lah. So kita plot the points and connect the points. Kita kena gunakan ruler since it's a straight line. Dan jangan lupa write down the title. Contoh soalan, Kamil's height over a period of 6 years. Kita ada 6 tahun dan setiap tahun tu ada dia punya nilai-nilai yang berbeza. So kita gunakanlah. Cool. So this is 2011, 2012, 16. Okay. So ini kalau dia punya number tu kita pandai-pandai pilih lah. So let's say this is 130. Boleh. 140, 150, 160. 170 cukup lah. Macam tu. Okay. So ini kita labelkan ini adalah height. And this is year. Okay. So kita plotkan kita punya line. So plotkan 145 ni. Okay. So kamu gunakanlah ruler untuk menghubungkan di antara setiap point. Sudah siap. Okay, memang dah buruk sikit kan, tapi kalau kamu buat mesti cantik. Dan jangan lupa yang terakhir kena letak tajuk. So ini adalah Kamil's height in 6 years period. Okay. So I hope kita berhenti kat sini sahaja sampai line chart sahaja. So kita dah belajar beberapa jenis data, macam mana kita nak collect data, and then macam mana kita nak construct frequency table. Daripada table tu kita boleh lukis beberapa jenis graph. Kita ada bar chart, and then kita ada pie chart, and also yang baru ni kita ada line graph. Okay, so nanti untuk next video kita akan sambung lagi untuk beberapa jenis lagi graph yang baru. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Bye-bye. Thank you, class.